اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Telah berpesan baginda pada kita, bercelak dengan ismi jangan. Bercelaklah kan? Bercelaklah dengan ismi, jangan lupa. Bercelaklah. Lam. Ada lam jatuh ke tu? Ada lam jatuh. Bercelaklah. Sekali lagi. Telah berpesan baginda pada kita, bercelaklah dengan ismi jangan lupa. Padanya faedah besar buat kita, mencerahkan, melebarkan bulu mata. Dan kaifiatnya ditunjukkan baginda, 3 kali kanan kiri pada mata. Tujuan bercelak itu ada 2. Yang pertama perhiasan, yang kedua jika diniatkan berubat dengannya, dapat faedah yang besar buat mata. Dan bercelak dengan niat perhiasan tiada ditentukan pada zaman. Jika tujuannya untuk kesihatan, setiap malam jangan lupa peraturan. Sungguh indah sunnah Nabi yang mulia, ikutilah pasti beroleh bahagia. Bab pada menyatakan celak baginda Nabi SAW. Telah berpesan baginda pada kita, bercelaklah dengan ismi, jangan lupa. Jadi Nabi pesan pada kita dengan bercelak dengan ismit. Ismit ini adalah satu bahan galian yang diproses menjadikan celak. Dan ini bagus untuk mata. Sebab tu kalau nak beli celak, beli yang berasaskan ismit. Bukan ismit ulang raja sebentar bila beli ismit. Jadi ismit ni galian yang bagus. Tapi ini kepada siapa sebenarnya? Kepada orang yang matanya sihat sahaja. Dan lepas tu jangan beli celak-celak yang murah yang ada di pasaran, yang jual di jalan, kerana takut ada bahan kimia yang boleh merosakkan mata kita. Kerana faedah bagi celak bukan hanya mencantikkan sahaja bagi rupa mata tersebut, tapi untuk kesihatan sebenarnya. Sebab tu disebut di sini, padanya faedah besar buat kita, mencerahkan, melebatkan bulu mata. Jadi apa faedah besar buat mata kita ni? Yang kalau memakai celak, tujuannya adalah untuk mencerahkan. Yang pertama, mencerahkan mata. Yang kedua, melebatkan bulu mata. Lepas tu saya sebut melebatkan bulu mata, sebab dalam hadis disebut fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'r. Alif lam di situ lil ahdi. Yani sya'ru al-ain. Bukan wa yumbitu sya'r, tumbuh rambut. Pakai kat mata, rambut tumbuh banyak. Mana ni? Jadi maksud, sebab tu saya sebut ni melebatkan bulu mata, mencerahkan mata dan melebatkan bulu mata. Boleh? Dan kaifiatnya ditunjukkan baginda 3 kali kanan kiri pada mata. Nabi tunjuk kaifiatnya. Yang pertama 3 kiri, 3 kanan, 3 kiri. Itu yang pertama. Sebagian ulama kata dengan ganjil. Bila dengan ganjil, maknanya kalau disebut 3 dengan 3, maka jadi 6. 6 akan jadi genap. Akan jadi syafa'. Macam mana nak jadi ganjil? Maka ada sebagian ulama mengatakan dibuat 3 di bahagian kanan dan 2 di bahagian kiri, jadi 5. Ulama yang kata buat 3-3 juga, kerana kata mereka ganjil tadi dikira dengan bahagian mata setiap bahagian. 3-3, bukan digabung dua-dua. Gabung dua-dua memang akan jadi genap lah. Jadi yang dimaksudkan ganjil tadi pada bahagian mata masing-masing. 3-3. Cara yang ketiga, 1 kanan, 1 kiri, 2 kanan, 2 kiri, 3 kanan, 3 kiri. Cara yang 5 kali itu, cara yang 5 kali yang dibuat kata untuk jadikan ganjil dua-dua sekali. Cara dia adalah 1 kanan, 1 kiri, 2 kanan, 2 kiri, 3 kanan, 3 yang kanan, kemudian yang sebelah ni minta maaf. 1 1 2 2 3. Minta maaf. 3 penamat di kanan.
3. Last, habis. Jadi 3, 2, 5. Faham tak tu maksud dia? Jadi saya sebut secara umum saja. 3 kali kanan kiri pada mata. Baik. Tujuan bercelak itu ada 2. Yang pertama perhiasan, yang kedua jika diniatkan berubat dengannya dapat faedah yang besar buat mata. Tujuan bercelak ada 2. Yang pertama apa dia? Untuk tujuan perhiasan. Yang kedua, jika diniatkan berubat. Yang kedua ni faedah yang kedua. Kalau diniatkan berubat dengannya, ini dengan bercelak tersebut, maka dapat faedah yang besar buat mata. Kata Imam Bajuri kena niat. Niat untuk mencerahkan mata. Niat untuk beri kesihatan pada mata. Ini baru akan dapat faedah tersebut. Lepas tu saya sebut jika diniatkan berubat. Kena niat berubat, baru akan dapat faedah. Kalau tak diniat berubat, maka tak dapat faedah tersebut. Tamam. Dalam bait ni, bait 29, 39 dengan 40 dipanggil tadmin, dipanggil. Dalam bait ni ada tadmin. Tadmin apa dia? Uyub syari. Aib syariah. Karena apa makna tadmin dalam syair? Tadmin maknanya bait yang pertama ada tidak sempurna maknanya, melainkan perlu disempurnakan dengan bait yang seterusnya. Dipanggil tadmin. Kerana bait ni tak sempurna. Tujuan bercelak itu ada 2. Yang pertama perhiasan, yang kedua jika diniatkan, dia gabung. Dia tak sempurna pada bait tu satu. Dia kena gabung dengan bait yang seterusnya. Maka dia dipanggil tadbin min uyubi asy-syariah. Jika diniatkan berubat dengannya dapat faedah yang besar buat mata. Baik. Jadi kena niat, kata Imam Bajuri radhiyallahu taala anhu. Baik, orang perempuan macam mana? Bolehkah orang perempuan pakai celak? Kan pakai celak dia akan jadi segak mata tu. Orang akan tengok, Masya Allah, comelnya mata dia. Jadi macam mana keadaan tersebut? Boleh, tidak ada masalah. Pada itu termasuk perhiasan yang sahih, yang dibenarkan kepada perempuan. Dia pakai sajalah. Bukan dia pakai suruh selfie. Kita suruh pakai, bukan suruh selfie. Masalah dia pakai itu dia selfie. Selfie pula tak gambar dekat-dekat. Saya paling meluat kalau buka Instagram, tengok orang pakai burdah, lepas tu dia buat muka gedi. Muka gedi belakang burdah. Faham? Lepas tu dia buat sambil minum kopi kat kedai Starbucks, kan? Dia buat muka. Lepas tu dia buat jalan lambat-lambat. Orang ambil gambar. Meluat gila. Bukan biasa-biasa lah. Meluat gila babi punya. Apa? Orang perempuan bukan macam tu sifat dia. Dia bila ada ni fitnah yang besar. Ada Instagram, ada Facebook, dijadikan tempat untuk tayang diri dia. Tapi konon-kononnya bertutup pada waktu tersebut. Akhirnya dia bukan jadi nak ikut syariat, dia jadi trend dia pada waktu tersebut. Pakai burdah ni trend. Dan pakai burdah lebih nampak ayu. Pakai burdah lebih nampak feminin. Pakai burdah lebih nampak lebih bunyi trompet. Boleh tak? Orang perempuan kena jaga-jaga gambar. Janganlah tunjuk sangat. Orang lelaki ada yang suka tengok yang macam tu. Kata, oh seronoknya, bergetar tulang rusuk saya. Ada orang yang dia tengok-tengok tu dia maki. Pada awal habis dia maki. Baik, bayangkan yang maki tu wali Allah Ta'ala. Kalau dia kata celaka. Wali tak akan sebut celaka ke orang. Tapi dia akan kata apa? Patah gigi depan boleh tak? Tengok-tengok, lepas tu memang pakai pudah semua hidup. Nikah dengan lelaki tak buka tak? Pakai burdah tak ada masalah. Pakai burdah ini benda yang bagus. Tapi jangan jadikan itu sebagai trend untuk kita nak ada yang kena niat kita. Niat kita. Pakai dengan niat kerana Allah Ta'ala. Baik. Dan bercelak dengan niat perhiasan tiada ditentukan padanya had zaman. Jika tujuannya untuk kesihatan, setiap malam jangan lupa peraturan. Jadi kalau kata kita bercelak dengan tujuan untuk kesihatan, malam jangan lupa untuk kita bercelak. Jadi setiap malam jangan lupa bercelak. Ini sunnah yang pun hampir mati. Sunnah-sunnah yang macam ni.
Saya tanya, berapa ramai yang ada bekas celak di rumah dia? Angkat tangan. Sampai ada bekas celak di rumah dia. Kau perasan orang tua-tua dulu balik daripada Mekah, mereka kau balik bekas celak. Dan ni kalau balik tak beli dah. Kalau pergi Mekah tak beli benda-benda itu. Kata banyak orang ada orang nak beli. Dia mati sudah. Dia beli benda lain. Kalau Arab Mesir lagi takkan. Kalau pergi ke sana, beli dengan TV, beli gerek, kita boleh heran. Kalau hak naik ni lah, hak naik kapal laut. Saya pernah pergi naik kapal laut 3 hari 3 malam. Daripada Mainak sampai ke Jeddah 3 hari 3 malam. Balik tu, oh dia bayuk nasi. Lepas tu apa ni, TV, gerek, basikal, no? Macam-macam dia bawa. Awak beli kereta apa dah? Beli kereta sekeheng kat sana. Murah kat Allah lah. Oh kata, yang kita beli air Zam-Zam. Dia kata ada air Zam-Zam. Bawa beli air Zam-Zam. Air Zam-Zam berkat di Mekah ya. Oh, balik tak ada apa. Ada yang sebut macam tu dekat Mainak. Masa dekat Jeddah. Oh besar. Dia tak apa balik air Zam-Zam. Yang ada kawan kita nak balik air Zam-Zam di satu Mekah tu. Heret air Zam-Zam seorang dia. Dia kata sebab naik kapal laut boleh bawa apa sahaja. Sakat dia larat. Jangan duk minta tolong orang, minta tolong tendang. Hang larat nak bawa berpuluh ratus kilo pun hang bawa tak ada masalah. Tapi jangan minta tolong orang. Dia ada kawan tu bawa ayak ni sampai tak tahu. Sampai terlarat nak bawa. Kawan-kawan kita boleh tolong kita bagi sikit. Bawa balik sampai dekat Mainak, pakat kata Arab. Bawa balik ayak. Ayak Zam-Zam tak ada faedah. Faedah di Mekah ya. Minum sana je bawa balik. Sampai di Mesir, dia nak pergi ambil ayak kita. Nak kena penendang. Dia memang boleh tak bagi ayak satu. Tadi bukan hang 3 hari lepas bukan hang sebut ni ke? Ayak Zam tak ada faedah. Apa betul nak ambil orang? Tak ambil bagi satu. Oh, tak ada. Dia nak bagi sip dia punya bawa dia tinggal ayak Zam-Zam. Sanggup tinggal ayak Zam-Zam. Tentunya hak tu dulu kena bawa balik. Orang India sanggup sebab dia tak boleh bawa balik ayak ke India. Sebab masalah kesihatan dan sebagainya. Mereka punya lah kata tu. Kerajaan mereka dah tak bagi. Mereka buat apa? Mereka rendam ayak ni dengan kain mereka. Kain apa ni, ihram tu. Hak baru, mereka beli baru. Bukan hak mereka pakai tu. Hak mereka beli baru. Mereka beli baru, mereka akan pergi basuh dekat telaga Zam-Zam. Dia ada satu pipe Zam-Zam, bukan telaga lah, kat pipe Zam-Zam dekat hujung, dekat dengan Maulid Nabi, kat kawasan tempat Nabi lahir tu, rumah Nabi lahir tu. Dibasuh di situ. Sebab situ air Zam-Zam dia masih lagi rasa asli. Air dalam masjid banyak dah campur dengan ais. Jadi betul tak air Zam-Zam juga. Air Zam-Zam ni setitik saja jatuh dalam air lain, semua air tu akan mengambil barakah air Zam-Zam. Setitik saja jatuh. Sebab tu air Zam-Zam kalau lagi dekat nak habis, tambah air. Ataupun ambil air Zam-Zam tu bubuh dalam bekas. Bukan tambah atas dia, tambah atas dia pun dia kuat. Ambil air tu sikit, bubuh dalam satu bekas lagi, air tu semua jadi Zam-Zam. Walaupun rasa tak Zam-Zam, air tu akan jadi semua Zam-Zam. Tu kelebihan Zam-Zam. Jangan lupa, kalau orang bagi kita sikit saja, balik rumah, beli bekas besar tu, titik dalam tu, jadi Zam-Zam semua air tu. Dia akan dapat barakah Zam-Zam. Boleh baca doa, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Ini kelebihan air Zam-Zam. Jangan tinggal. Ada kawan saya beli air Zam-Zam, dia tak mau bagi air dalam tu, takut dia terlupa nak tambah air. Dia buat plastik dalam tu. Kan plastik akan basah selalu. Jadi akan ada selalu air Zam-Zam. Tapi plastik lah. Buah plastik nampak tak comel lah pula. Dia buah plastik dalam tu. Dia takut nanti dia tersilap tuang sampai habis. Habis air. Dia minum habis dah. Dia ada plastik di dalam tu. Plastik tu masih basah. Boleh lagi tuang, jadi air Zam-Zam lagi. Kita bukan orang kaya. Nak beli air Zam-Zam kotak 90 di Stafford tu. Nampak tak? Buat macam tu. Air Zam-Zam pun kelebihan dia apa dia? Kalau kata kita nak minum, kita takut sakit perut, kita bagi tahu kat ayam. Ini disebut dalam kitab Syekh apa ni, Abdul Hamid Qudus. Kita minum air Melo, takut tersakit perut sebabkan minum air Melo tu. Kita kata kat air Melo tu, ya ma'uz Zam-Zam yuqri'uka salam. Wahai air Melo, air Zam-Zam qin salam. Baik elok kata dia. InsyaAllah tak sakit perut. InsyaAllah. Ini mujarrab, kata ulama. Ini khusus pada orang-orang yang bimbang, takut-takut dia minum akan sakit perut. Dia nak pergi imtihan ke, nak pergi mana-mana, dia nak kena sarapan pagi tu, kawan dia jamu teh tarik. Dia takut dia minum sakit perut. Tak lagi jenuh tengah duduk periksa tu, cecirik kat itu jadi sejarah pula. Punya teruk jawab soalan, sampai tercirik kat kursi imtihan. Jadi macam mana dia nak jawab?
dia bagi tahu kat ayam, ma'u zamzam yuqri'uka salam. Ya ma'u zamzam yuqri'uka salam. Air Zamzam kirim salam. Sebut yang Zamzam kirim salam kan. Yang Zamzam kira ketua segala ayah anda segala ayah. Macam orang nak main buat jahat kat kita kita kata ayah anda tu kirim salam. Nak buat saya boleh, ayah anda kirim salam. Dia akan tarik belakang. Faham tak? Try buat. Yakin. Jangan buat tak yakin. Buat tak yakin memang tak jadi. Buat dengan yakin. Baik. Jika tujuannya untuk kesihatan, setiap malam jangan lupa peraturan. Kelas yang seterusnya pukul apa? Petang ni ada kelas apa? Ada kelas petang ni? Tak kelas tak? Boleh tak? Kesian kat semua. Saya minta maaf semua. Boleh kita sambung lagi? Sambung sikit lagi untuk nak sampai kepada tahap yang sepatutnya lah. Siang memang kat tunggu 4 jam tu. Main pukul apa pagi tadi? 8 pagi apa? Ha? Nabil, lebih kurang kan? Oh, saya minta maaf semua. Saya pergi ke Mekah. Saja nak tak ke rumah. Sampai depan Kaabah, orang pegang tak pergi balik. Balik pukul 12. Faham? Semalam saya baru balik daripada Mansurah. Pukul 1 pagi bertolak daripada Mansurah. 1:30 pagi. Saya dengan harapan ni sebab jalan tak jam. Sampai tu saya tak tidur semalam. Daripada sehari semalam tak tidur. Kemudian balik sampai ke Kairah pukul 5 pagi lah. Saya sampai pukul 5:30 pagi. Sebab berhenti merata juga, berhenti semayang di RNR. Kemudian RNR Gunung Semanggul. Jadi terus saya sampai ke Kairah pukul 5:30 lebih kurang. Lepas 5:30 tu saya duduk Ustaz, tak boleh tidur. Tak boleh tidur lagi, mengantuk dah tapi tak boleh tidur. Lepas tu duduk balas mesej dengan Ustaz Yusaini apa semua. Balas sampai pukul 7. Pukul 7 tu saya dah memang tak lepas api dah. Memang nak pergi Mekah betul dah. Terus saya pun set lah jam. Pukul 8 mesti bangun. 8 mesti bangun sebab ni nak daurah. Pukul 8. Sahabat lah Ustaz Zaki suruh telefon saya. Saya set jam, saya silent. Elok. Terlalu mengantuk saya. Tak tu. Dia pernah main rumah saya dah. Tapi dia terlalu beradab sangat sampai tak masuk dalam rumah. Dia ada kunci rumah saya. Kunci rumah ada. Dia tak masuk, dia ketuk pintu tak masuk. Pukul 12 tadi ni terus main ke bilik. Saya dengar suara Ustaz Zaki. Ustaz, pukul 12. Saya pun terus melompat dengan seperti panglima. Saya ingatkan, ya Allah ya Tuhan, tak pernah berlaku lagi ni. Saya minta maaf. Sampai ni, kalau lewat setengah jam boleh tahan lagi. Lewat sampai 4 jam. Saya minta maaf. Tu saya baru balik Mekah tu. Melompat dia seperti panglima. Alhamdulillah hari ni saya tidur pakai seluar. Dengan pakai baju apa semua kali lengkap. Alhamdulillah elok. Karomah juga tu. Kalau tidak tak tahulah Ustaz Zaki masuk mungkin akan trauma. Orang tidur mana nak tahu. Orang tidur mana nak tahu. Kan Nabi sebut dalam hadis, fa innahu la yadri aina batat yadu. Mana kamu tak tahu tangan kamu di mana semalam. Alhamdulillah saya tidur tadi dengan penuh kewalian. Gimana Ustaz? Pukul 12. Alhamdulillah lengkap elok. Pakai seluar silat lagi. Kalau pakai gameplay card macam selalu saya tidur, saya timpang. Jatuh sekoh saya. Anak-anak murid. Lepas tu Tok Guru tak tidur dengan anak murid. Tok Guru tak tidur dengan anak murid. Tok Guru kena tidur bilik khas. Tak tidur anak murid. Baik. Kalau dia terkentut tu anak murid dengar, tu dia. Dia kurang gabi ya. Ada fa innahu la yadri aina batat yadu. Anda tak tahu tangan dia semalam di mana. Tu tak kira tangan dia di mana lagi. Esok pagi-pagi tengok tangan duk menyelup mata kan. Tidur kan benda yang terangkat taklif. Rufi'al qalam an ummati. Kan? Kalau terangkat qalam, taklif terangkat apa dia? An-naim hatta yastayqiz. Orang yang tidur sehingga dia bangun. Jadi terangkat taklif. Lepas orang ni boleh tidur dengan yang hampir dengan bini dia boleh tidur. Bini dia tahu macam mana dia tidur. Faham? Kalau dengan bini tak ada masalah.
Tidurlah dalam keadaan apa sekalipun. Kan tak ada aib. Dia tak. Dan Rasulullah jaga dalam bab semua. Rasulullah jaga dalam semua keadaan, hatta dengan isteri Nabi SAW. Kita kalau di luar mungkin orang nampak Tok Guru, tapi waktu tidur tak tentu Tok Guru, Tok Garu. Yang tu kena raikan. Kena raikan. Jadi jangan kata kalau ada Tok Guru nak ni, Tok Guru tu pergi tidur bilik lain, kita tahu sombong tak tidur dengan kita. Sebab dia tak tahu, dia jenis berdongkok kuat ke. Oh dia kata teruk gila. Saya masuk hutan dulu dengar pengantin tu. Sebiji. Macam hak tu dia waktu ni. Kerana barokah dia hilang dah waktu tu. Kerana dia dah buruk sangka dengan Tok Guru ni. Mungkin terlalu letih. Dah jenis Tok Guru jenis mengigau malam dah. Jenis mengigau. Cakap seorang. Woi dia mengigau. Baik. Dan lelaki kerap habis tu. Mana tadi? Jika tujuannya untuk kesihatan, jadi saya minta maaf semua lah pagi tadi, tu sebab dia. Yang saya minta maaf, saya mula nak rahsiakan, tapi tak boleh nak rahsiakan. Baik, orang tahu lah. Ustaz pergi mana lagi? Tidur ni. Tu sebab apa saya tidur tu, saya suruh tahu dah sebab dia tadi. Saya pun orang bukannya orang panggil apa ni, robot. Robot pun ada bateri juga. Bateri kalau habis, bateri tu habis. Saya malah habis bateri. Tak ada nak cah. Aduh, ya Allah. So tak akan berulang lagi lah. Tak akan berulang. Benda-benda yang macam tu. Baik. Tu kalau ada seorang lagi di rumah tu mungkin bagus dah pergi tadi. Dah lah kalau ada orang teman lah di rumah, jangan salah faham yang lain. Tu kalau Ustazah dengar dia marah tu. Yang Kak Umi duk bimbang lah, duk kat Khairah, duk kat Mansurah duk bimbang. Takut saya pengsan lah, saya apa. Dan saya abang dia, saya sakit malam ni. Dia sakit sebelum balik tu. Dia duk bimbang, takut saya pengsan lah. Bimbang juga kadang, tanda sayang lah. Sungguh indah sunnah Nabi yang mulia. Ikutilah, pasti beroleh bahagia. Jadi ikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena pakai celak. Jangan lupa untuk beli celak. Beli celak malam-malam pakai. Malam-malam pakai. Ni kawan-kawan kita ada yang pergi Mekah dan sebagainya, pesan dapat celak ismik. Ada jual. Bekas celak tu kalau boleh ada dalam musafir. Bawa kalau boleh. Cari celak yang mahal sikit. Hal-hal yang jual di kedai-kedai apa ni celak tu, kedai-kedai orang perempuan punya kosmetik tu, dia jual celak tu. Boleh je pakai celak, tapi jangan pakai maskara. Maskara tu buka pipi pula. Itu memang nak kena ni lah, tak apa lagi lah pada. Bagai pakai celak tu, lihat celak yang mahal sikit. Kerana itu tu apa ni, pakai bagus. Tapi kalau ada unsur ismik dalam tu, coba.